Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawan lah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Saya ingin ambil sedikit masa untuk menjawab. Semalam, minta maaf Tuan Dipertua, saya ada tengok video yang dimuat naik oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi dari Pandan. Haji Bidas dia kata, dia minta maaf Tuan Dipertua, dia siap namakan Syed Saddiq. Dia namakan sebab tu saya kena balas. Saya ambil ruang di parlimen untuk balas, bukan di social media. Dia kata Saddiq salah sebab kerajaan pada hari ini belum tetapkan pun T15 itu siapa. Saya ada 3 respons. Pertama sekali, ini masalahnya apabila kita umum dulu, fikir kemudian. Ini masalah kerana rakyat dah dengar ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri. Rakyat dah dengar apa yang mereka bakal hilang. Petrol dalam fikiran mereka, kalau ada satu rumah ada 2 kereta kerana isteri dengan suami, RM500 sebulan. Setahun dah banyak. Hilang subsidi kesihatan, hilang subsidi pendidikan, nak pergi klinik akan takut selepas bulan 6 tahun depan kerana kos sangat tinggi. Nak hantar anak ke IPTA, nak buat perancangan. Macam mana ni kalau tak sebelum ni RM15,000, selepas ni mungkin RM100,000. Kalau ambil medicine, lagilah ratusan ribu. Kita semua tahu kosnya sangat tinggi. So pengumuman tu dah buat. Tapi sekarang bila didesak, bahawa mereka kata tak apa, kita fikirkan dulu. Sebab rakyat dah gelisah di bawah itu. Sebab itu kita di peringkat Parlimen Pembangkang perlu berhujah mempertahankan rakyat dalam bab ini. Dan pada masa yang sama, dengan tiadanya data terkini dan terbaru, kita perlu gunakan data yang sedia ada. Iaitu data sedia ada adalah data rasmi daripada kerajaan, daripada dosen Jabatan Statistik Malaysia yang telah kita guna pakai. Mungkin Yang Berhormat Menteri nak guna cara sama. Saya ingat sebelum ni bila dia nak naikkan diesel, dia kata tak apa, kita akan kejutkan rakyat, mengejutkan rakyat. Saya ingat dalam wawancara Bloomberg, kalau saya tak silap, kenaikan diesel. Sekarang mungkin dia nak buat taktik sama. Kita tunggu bulan 5, bulan 4, kita kejutkan rakyat. Taktik tersebut lapuk dan jelas gagal. Ingat, pendaftaran budi badani, kerajaan kata tidak akan ada golongan yang tercicir. Realitinya sampai ke hari ini, lebih 50% orang yang layak dapat masih tidak berdaftar, tercicir Tuan Yang Dipertua. Iaitu orang susah terkesan. Itu diesel. Mungkin orang tak ramai guna diesel. Bayangkan RON 95, kesihatan, sekolah, universiti, lagi ramai yang guna. Sebab itu dalam bab ini jangan guna taktik kita nak terkejutkan rakyat. Last yang terkejut kamu jikalau rakyat hukum kamu pada masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, jawapan balas saya, dia kata tunggu padu. Saya hormat kalau padu ni dapat dibuat dengan baik, saya sokong 110%. Masalahnya sampai ke hari ini Tuan Yang Dipertua, kalau kita lihat dalam bab padu, RM85 juta telah kita belanjakan. 2 tahun kita tunggu. Sampai ke hari ini kita masih tak tahu dah siap ke tak. Apa kesannya? Bagaimana perinciannya? 2 tahun selepas perbelanjaan RM85 juta, kita masih tunggu dan terus menunggu. Dengan itu, lagi lama kita tunggu, lagi takut rakyat di bawah, lagi gelisah mereka, lagi kuat kita perlu bangkit dan pertahankan rakyat dalam bab ini. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam bab padu ni, bila pelaksanaan subsidi diesel pun akhirnya kerajaan tak ikut padu. Dalam subsidi diesel akhirnya kerajaan buat apa? Dia kata kalau keluarga isi rumah, ya, itu lagi 3.8 orang itu, isi rumah itu akhirnya gaji tahunan mereka bawah RM100,000, iaitu dalam RM8,500 sebulan. Itu bayangkan, ni jauh lebih turun, RM8,500 sebulan. Maksudnya seorang yang bergajikan RM4,000 pun bakal terkesan dalam bab ini, ya. Dan ikut pendapatan mereka layak dapat budi madani. Itu bagi diesel pun mereka dah gunakan klasifikasi ini. Sebab itu rakyat di bawah akan guna klasifikasi yang sama sampai ada alternatif baru yang dikemukakan oleh kerajaan. So ini 3 hujah balas saya. Minta maaf, 30 saat saja. So ini 3 hujah balas saya kepada Menteri Ekonomi. Sebab itu janganlah banyak berikan alasan dalam bab ini. Cukup-cukuplah kita umum dulu, fikir kemudian. Kerana realitinya lagi lama kita tunggu, lagi susah untuk rakyat bersedia, lagi susah untuk SME syarikat untuk merancang, lagi susah untuk kita kemukakan cadangan. Balas melalui semak dan imbang untuk pembangkang mainkan peranan.